Misalnya hamba kata, okey, handset ni berada di atas kita. Kerana kita nampak toko. Tapi kalau handset ni berada di atas ke duk bawah? Duk bawah. Maka kita kata Tuhan duk atas arah nampak gini lalu. Biarlah sifat dia duduk atas yang layak dengan Tuhan lah. Duduk atas langit yang layak dengan Tuhan lah. Tetapi mesti dia kena duduk lagu ni, kita faham. Kalau duduk bawah lagu ni, biar hak layak ke apa dia. Dan bahawasanya Allah Ta'ala Maha suci daripada zaman dan makan, yakni tiada lalu atasnya atas Allah oleh masa, dan tiada ditentukan dengan sesuatu tempat seperti barang yang diiktikadkan oleh orang yang jahil dan yang sesat. Contoh dia. Antara lagi kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala iaitu Tuhan yang sebenarnya yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak ada lagi dah Tuhan yang sebenar kecuali Allah Taala saja. Tak ada Tuhan yang sebenar nama selain daripada Allah. Nama moga lain kau tak ada dah. Dia je. Dan nama-nama dia lah Asmaul Husna. Antara ciri-ciri Tuhan yang sebenar yang bernama Allah, yang kita buat dia sebagai Tuhan yang sebenar, memang dia Tuhan yang sebenar sungguh. Ciri dia lagi, suci ia daripada zaman, yakni Tuhan tiada kaitan dengan masa. Zaman yakni masa. Apa maksud Tuhan tidak ada kaitan dengan masa? Sekarang kan ada masa, siang malam. Pas lagu mana maksud Tuhan tidak ada kaitan dengan masa? Kita royak dah, Tuhan yang sempurna tidak memerlukan apa-apa benda. Sehingga ke tidak berhajatnya ia, sempurnanya dia, masa dan tempat pun dia tidak perlu. Jadi masa tu lagu mana? Benda yang bermula dan berakhir berhajat kepada masa. Benda yang bermula, ada mula dan ada akhir, maka itu berhajat kepada masa. Contohnya diri hamba sendiri ni berhajat kepada masa, perlu kepada masa. Kerana hamba ada mula dan ada akhir. Hamba ni, jasad hamba, zat hamba bermula 40 tahun lepas. Sebelum 40 tahun lepas, hamba tidak ada. Maka jasad hamba ada kaitan dengan masa. Mati pula, hancur lebur, jasad ni pula, bila pula tahun dia? Adalah tahun-tahun sekian, maka jasad pok entah tengok ni belakang ni akan hancur. Maka jasad hamba berkait dengan masa. Ada masa bermula, ada masa berakhir. Maka zat Tuhan tidak bermula. Dia tak ada kaitan dengan masa. Kerana benda bermula saja berkaitan dengan masa. Bah dia akan berakhir, tak akan berakhir. Maka masa tidak ada kaitan dengan Tuhan. Kerana dia tidak berubah, tidak bermula dan tidak berakhir. Itu zat hamba. Perbuatan hamba ada kaitan dengan masa. Bila hamba mula mengajar buat live, ada masa. Bila ia berakhir, ada masa. Hamba makan nasi, bila start. Hamba tidur, bila. Hamba gini. Semua berkait dengan masa. Sifat hamba pun ada kaitan dengan masa. Kemampuan mendengar hamba, kemampuan melihat hamba, ada kaitan bila kau ada masa dia. Maka Tuhan tidak ada kaitan dengan masa. Kecuali perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni lagu mana? Bila kau Tuhan mencipta bumi ni, ada kaitan dengan masa. Sebab bumi ini makhluk, bukan di perbuatan tu, tetapi di makhluk tu sebab kait dengan masa, maka automatiklah perbuatan Tuhan mencipta daripada tiada bumi ini kepada ada tempoh dan masa dia. Manakala zat dan sifat Tuhan tidak ada masa, tidak bermula, tidak berakhir. Perbuatan manusia ada kait dengan masa.
Sifat dia ada kaitan dengan masa. Zat dia ada kaitan dengan masa. Maka manusia ni perlu kepada masa. Berajak ke masa. Sebab dia ada mula ada akhir. Tuhan tak perlu kepada apa-apa. Kalau tak ada masa ni pun dia tak ada masalah apa. Dan masa-masa ini dinilai dengan perjalanan matahari. Masa dinilai dengan perjalanan matahari. Dan ulama mentakrifkan masa ni khilaf ulama. Ada maksud lagu ni, ada kata maksud masa adalah perjalanan matahari naik turun menyebabkan berlaku siang dan malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bila nak jumpa dengan hamba lepas asar, bila nak jumpa dengan demo lepas zuhur. Maka ada kaitan dengan masa. Gapo dia tu lepas zuhur tu? Masa ni gapo dia? Perjalanan matahari ketika hampir dekat nak tenggelam dipanggil lepas asar. Tu masa sebenarnya, ya. Maka apabila masa dinilai dengan matahari, maka Tuhan lebih dulu daripada matahari. Berarti sebelum ada matahari yang membentuk masa ini, yang menjadikan kita boleh kira masa, Tuhan sudah ada dah. Maka masa tak ada masa tu pun Tuhan ada dah. Dan Tuhan tidak ada kaitan dengan makan. Bukan makan minum, hak tu jelas dah. Makan ini maknanya tempat. Bapa Tuhan tidak bertempat? Yakni tidak lalu atasnya masa dan tiada ditentukan dengan sesuatu tempat. Tuhan tidak ada berada di sesuatu tempat. Tak boleh kita kata Tuhan berada di satu tempat. Contohnya di satu tempat berada di atas arah. Tuhan berada di sekarang mana? Tak boleh kita kata Tuhan berada sekarang, tak boleh. Aina tu tak boleh. Kalau mengaji dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu makulat, salah satu benda yang mustahil bagi Tuhan, ia panggil arak sembilan. Jauhar membentuk ke jauhar itu ada arak yang sembilan pada jauhar tu. Maka Tuhan nafi dia tu bukan jisim, jauhar dan bukan juga arak. Makhluk ni apa dia? Ingat, makhluk ini jauhar dan arak. Dua sahaja. Semua kejadian alam ini daripada alam tinggi malaikat kau gapo dia alam hok kita tak tahu dan alam bawah alam sufli ni alam dunia gapo terdiri daripada dua saja makhluk. Jauhar dan arak. Satu jauhar ataupun satu jisim dan sembilan arak. Salah satu sifat jisim adalah bertempat. Aina. Tak boleh. Makhluk kita boleh tanya, makhluk tu duduk mana? Boleh. Tak salah. Dan orang akan boleh jawab. Kalau dia tak tahu, berarti demo makhluk ni tak bertempat. Bukan tak bertempat, hamba tak tahu tempat dia. Dia bertempat. Maka kalau kita kata Tuhan bertempat, sama ada di atas langit ataupun di atas aras. Contoh ramalan ni orang kecek kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas aras. Tempat lain, jari orang kecek kata Tuhan duduk atas surah. Tuhan atas duduk dalam balasah. Tuhan duduk dalam hati. Ada juga orang kecek Tuhan duduk dalam hati kita. Ni antara perkataan orang jahil menyatakan Tuhan berada di tempat. Dalam hati. Tuhan berada di dalam tubuh kita. Tuhan berada di luar alam. Tuhan berada di dalam alam. Tak boleh berlaku tu. Tuhan berada di belakang alam. Tak boleh. Tempat ni sama ada merujuk kepada jihad yang enam. Jihad ni maknanya arah yang enam. Iaitu atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Mustahil bagi Tuhan. Kerana apa Tuhan itu mustahil berjihad? Kerana jihad menunjukkan Tuhan itu bertongkar, berjisim, tokoh macam ni. Benda kalau lagu ni bertokoh, contoh gambar handset ni, maka kita boleh kata hamba berada ataupun handset berada di hadapan hamba. Dia duduk belakang ni, duduk kanan, duduk kiri, duduk atas, duduk bawah. Apa? Sebab dia bertokoh. Kalau dia tidak ada bertokoh, tokoh ni panggil tokoh ni. Tokoh lagu ni, jiring ni panggil tokoh lah. Macam gini. Hamba buat. Kita nak kata kau. Benda ni berada di atas. Mana? Apa kita nak kata di atas mana? Maka zat Tuhan bukan jenis tokoh lagu ni.
Kalau kita kata duduk atas, automatik orang akan tergambar benda jenis toko lagu ni. Misalnya hamba kata, okey, handset ni berada di atas kita. Kerana kita nampak toko. Tapi kalau handset ni berada di atas kau duduk bawah. Duduk bawah. Maka kita kata Tuhan duduk atas arah nampak gini lalu. Biarlah sifat dia duduk atas yang layak dengan Tuhan lah. Duduk atas langit yang layak dengan Tuhan lah. Tetapi mesti dia kena duduk lagu ni, kita faham. Kalau duduk bawah lagu ni, biar hak layak kau apa dia. Maka seolah-olah Tuhan je ni bertokor lagu ni. Maka apabila bertokor lagu ni kelemahan selalu. Ingat benda ni dipanggil jauhar dalam istilah ilmu tauhid, tauhid jauhar. Benda yang bertokor ni kelemahan kerana dia berhajat banyak benda. Dan dia perlu kepada masa dan perlu kepada tepat. Dia perlu pada masa, perlu kepada tepat. Maka Tuhan tak boleh bertokor, tak boleh bertepat, tak boleh gana. Dan tiada ditentukan oleh suatu tempat seperti contoh bagai yang diiktikadkan oleh orang jahil. Orang jahil duk iktikad lagu tu. Duk iktikad, apa dia kata? Dan yang sesat adalah jahil, sesat dah pula. Ya, hak paling ibu segala kesesatan adalah tidak belajar ilmu agama. Tak belajar ilmu tauhid, maka sesatlah dia. Ibu segala kesesatan adalah tidak belajar. Dan yang sesat bahawa Allah Ta'ala di dalam fuad kita. Fuad, yakni hati kita. Ni orang jahil nak kecek. Tuhan berada di dalam hati saya. Sesat dah tak ada barat. Sesak barak tak tahu alif ili alif jatuh ni. Fuad bang hidup dalam hati saya. Tetapi kalau dia kecek kiasa, tak apa. Tetapi kiasa lagu ni nisbah pada Tuhan, ulama kata makruh. Kerana mengeliru ke orang-orang bodoh. Orang cerdik tak keliru dah. Seperti awak berada di dalam hati saya. Apa dia maksud daripada percakapan ni? Adakah bodoh orang tu duduk berada dalam hati kita? Nyawa selok lah kitanya. Apa maksud Tuhan berada di dalam hati saya? Maksud kiasa kalau orang pandai dia faham. Tetapi kena orang sterik, style Wahabi, Mr. Bombastic, Mr. Loba-Loba. Tidak kau dia faham. Tuhan berada dalam hati kita. Sudahlah. Maka percakapan yang menyebabkan kekeliruan lagu ni dibimbangi. Ada kata makruh, ada kata haram. Bak Tuhan ni jangan kecek. Memanglah kadang-kadang orang-orang sufi, kadang-kadang orang-orang tasawuf, kadang-kadang orang penyair, dia berkecek benda-benda yang sangat maksud dia dalam. Kalau dari sudut kita faham menurut balaghah tu sangat mendalam makna dia. Tetapi ada setengah ulama kata tak boleh kecek lagu tu, takut orang bodoh tak faham. Menyebabkan dia faham kata Tuhan berada dalam hati pula. Contohnya kita kata Allah Ta'ala sentiasa berada di dalam pemikiran saya. Maksud duduk dalam fikiran pula. Ataupun duduk dalam perbuatan saya. Jadi takut keliru. Tetapi kalau orang pandai tak apa. Tu salah kalau kita kata Tuhan tu ada tangan tapi tangan yang layak. Tidak kau orang hok bodoh kata lagu mana. Maka perkataan lagu ni mengelirukan orang. Apabila mengelirukan orang kerana menimbulkan akidah-akidah fahaman yang salah. Maha suci Tuhan daripada demikian itu. Tentu dah Tuhan tak berada dalam hati. Ni orang jahil kata Tuhan berada dalam hati kita. So ada apalah. Dalam hati kita ni ada Tuhan. Sudah. Ni dia kecek zahir lah. Bukanlah dia kecek maksud dia Tuhan sentiasa berada dalam hati. Tu kita faham. Ni dia kecek zahir ni sesak barak tak tahu alif ili lebih.